Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarul Azhar bin Osman daripada Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia akan membentangkan penulisan akademik 2 yang bertajuk Gaya Tingkah Laku Kepimpinan dan Tekanan Kerja Guru di Sekolah Rendah. Okey, saya akan terangkan tentang pengenalan. Tingkah laku kepimpinan merujuk kepada cara seorang pemimpin itu bertindak dan berinteraksi dengan orang lain. Ia melibatkan gaya, sikap, nilai-nilai dan tindakan seorang pemimpin yang mempengaruhi dan membentuk hubungan dengan ahli pasukan yang lain. Tingkah laku kepimpinan juga boleh mempengaruhi keberkesanan, produktiviti dan kepuasan kerja dalam suatu organisasi atau kumpulan. Tekanan kerja guru ialah merujuk kepada tekanan dan tuntutan yang dialami oleh guru dalam menjalankan tugas mereka dalam konteks pendidikan. Guru berhadapan dengan pelbagai tanggungjawab yang meliputi untuk tujuan kajian ini adalah untuk mengenal pasti hubungan antara tingkah laku. Untuk hipotesis kajian pula, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara tingkah laku kepimpinan guru besar. Untuk kerangka konseptual kajian, kita terbahagi kepada dua, iaitu pemboleh ubah tidak bersandar dan juga pemboleh ubah bersandar. Kita dapat lihat tingkah laku kepimpinan terbahagi kepada dua, iaitu dimensi berstruktur dan dimensi timbang rasa, mempunyai ciri-ciri demografi. Kita lihat pula penyataan masalah ada tiga, iaitu apakah tingkah laku kepimpinan guru besar yang diamalkan di sekolah rendah. Penyataan masalah yang kedua iaitu apakah tahap tekanan kerja guru di sekolah. Yang ketiga, adakah terdapat hubungan yang kajian literatur tentang kepimpinan ada dua pengkaji di sini, iaitu yang pertama Marlia Jamail dan Yahya Don tahun 2006 mendapati dapatan kajian tahap kepimpinan guru Bagi kajian literatur tentang tekanan kerja guru yang dikaji oleh Betty James Saleh Ahmad pada tahun 2022, mengkaji tahap stres, tahap kepuasan kerja dan hubungan antara tahap stres dan kepuasan kerja guru. Mendapati tahap yang sederhana bagi gaya kepimpinan mengarah, bertimbang rasa
Okey, untuk metodologi kajian, saya terangkan serba ringkas. Yang pertama, tentang reka bentuk kajian yang dilakukan secara kuantitatif, manakala populasi sampel kajian sebanyak 664 orang. Jadi, sampel yang diambil sebanyak 259 yang dipilih melalui teknik persampelan secara rawak mudah. Kita merujuk kepada jadual Krejci dan Morgan pada tahun 1970. Jadi lokasi kajian ini dilakukan di 8 buah sekolah rendah di zon Parlimen Puchong. Tata cara pengumpulan data pula, kita edarkan borang soal sidik secara atas talian berbentuk Google Form. Dan analisis data kita menggunakan perisian IBM SPSS statistik 27.0. Jadi analisa data secara statistik deskriptif melalui peratus, min dan sisihan piawai. Jadi analisis data melalui ujian korelasi person. Okey, ini adalah instrumen soal sidik yang boleh kita lihat ada terdapat 3 bahagian. Dan bahagian A demonstrasi responden, bahagian B tingkah laku. Okay, teori dan model yang digunakan pakai dalam kajian ini iaitu teori kepimpinan thread. Teori ini muncul pada awal 1900. Kedapatan kajian untuk apakah tingkah laku kepimpinan guru besar yang diamalkan di sekolah mendapati seramai 43 orang guru menjawab adalah sederhana iaitu sebanyak 16.6%, manakala seramai 216 guru adalah tahap yang tinggi iaitu sebanyak 83.4%. Berbeza dengan kajian yang dikaji oleh Chua pada tahun 2020 menunjukkan bahawa guru memilih untuk bekerja secara sendirian kerana mereka tidak bersedia untuk dinilai dan menilai sesama guru dalam pasukan yang sama. Jadi malah ada juga dalam kalangan guru tidak boleh menerima komen atau maklum balas yang negatif. Bagi dapatan kajian tahap tekanan kerja guru di sekolah, seperti kita lihat di dalam jadual, rendah hanya ada seorang iaitu 4%, sederhana 118 orang guru 45.6%, manakala tinggi, tahap yang tinggi iaitu seramai 140 orang berada pada 54.1%. Jadi kajian ini juga disokong oleh Nur Laili Abdul Wahab dan Muhammad Yusof Abdullah pada tahun 2018. Iaitu nilai kepuasan kerja guru dipengaruhi oleh setiap gaya kepimpinan yang digunakan oleh guru besar dalam menguruskan sesuatu kerja di dalam sekolah. Jadi perkara ini juga telah disokong oleh kajian Cediak pada tahun 2018 dan juga Maria Centia Intik pada tahun 2016 yang mendapati kurangnya komunikasi dalam kalangan pemimpin sekolah menyebabkan tahap tekanan kerja guru akan meningkat. Bagi dapatan kajian tentang hubungan yang signifikan antara tingkah laku kepimpinan guru besar dan tekanan kerja guru, kita boleh lihat di dalam jadual ini bahawa ada hubungan signifikan antara tingkah laku guru besar terhadap hubungannya dengan tekanan kerja guru. Ini menunjukkan bahawa semakin tinggi tahap amalan kepimpinan guru besar, semakin rendahnya tekanan kerja yang dihadapi oleh guru. Jadi berasal jadual nilai korelasi person menunjukkan bahawa kedua pun boleh ubah berhubung secara positif dengan kekuatan perhubungan pada tahap yang sederhana. Jadi hubungan positif sederhana kuat ini maka hipotesis nol HO1 kajian ditolak. Tentang perbincangan kajian ini, amalan tingkah laku kepimpinan guru besar bagi dimensi bertutur dan timbal rasa berada pada tahap yang sederhana. Namun kesedaran harus wujud bagi memperbaiki keadaan dalam mencapai tahap tekanan kerja yang rendah. Ini berbeza dengan tekanan kerja guru. Perkara ini perlu bagi pihak pejabat pendidikan daerah, negeri atau kementerian untuk merancang program pencegahan agar tekanan kerja guru berada dalam keadaan yang terkawal. Sekiranya
kepimpinan guru itu tinggi, maka tahap tekanan kerja guru itu semakin rendah. Jadi tingkah laku kepimpinan guru besar ada hubungannya dengan tekanan kerja guru berdasarkan faktor-faktor tekanan yang berkenaan. Sedikit tekanan yang diberikan kepada seseorang boleh menjadi sumber motivasi atau faktor penggerak ke arah yang lebih baik lagi bagi merangsang minda untuk mencapai kecemerlangan di dalam sesebuah sekolah. Implikasi kajian ini terhadap dasar KPM akan dapat membantu meningkatkan kualiti pendidikan dan menambah baik dalam mengenal pasti kekuatan dan kelemahan sistem pendidikan. Dari segi latihan pula, boleh diguna pakai dan diperbaiki lagi sistem pendidikan guru dalam latihan perguruan di dalam kampus IPG terutamanya dalam pengurusan kepimpinan sebelum keluar menjadi guru yang sebenar. Dalam implikasi kajian dari segi amalan, boleh kita menghasilkan guru-guru yang berdedikasi dalam menjalankan tugas sebagai pendidik. Ianya juga dapat meningkatkan komitmen dalam kalangan pemimpin di JPN, PPD dan juga pemimpin di sekolah. Jadi implikasi kajian menurut teori model dapat membuat perbandingan teori dan model yang digunakan pakai dalam kepimpinan dalam sesuatu organisasi. Limitasi dan cadangan, lokasi kajian hanya dilaksanakan di zon Parlimen Puchong, responden hanya guru sekolah rendah sahaja. Jadi kajian tinjauan menggunakan borang soal selidik sahaja. Jadi cadangan pada masa akan datang, kajian perlu berfokus kepada kepimpinan mengikut jenis sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina dan sekolah jenis kebangsaan Tamil. Boleh juga mendapatkan responden daripada sekolah cemerlang atau sekolah wawasan atau sekolah transformasi untuk tujuan perbandingan. Jadi cadangan lain juga kajian ini boleh diperluaskan lagi di Institut Pendidikan Guru atau universiti dan juga kolej-kolej yang lain. Kesimpulan yang boleh kita dapati di sini terbahagi kepada 4 iaitu isu utamanya kurangnya kajian tentang kepimpinan guru besar dan hubungannya dengan tekanan kerja guru di sekolah rendah. Jadi tujuan kajian ini tidak lain tidak bukan dapat mengenal pasti gaya tingkah laku kepimpinan guru besar dan hubungannya dengan tekanan kerja guru. Jadi dapatan kajian ini menunjukkan bahawa ada hubungan signifikan antara tingkah laku guru besar terhadap hubungan dengan tekanan kerja guru. Ini menunjukkan bahawa semakin tinggi amalan kepimpinan guru besar itu di sebuah sekolah, maka semakin rendahnya tekanan kerja guru yang dihadapi oleh guru-guru. Begitulah sebaliknya. Jadi sumbangan kepada dasar amalan latihan juga, teori serta model boleh digunakan seterusnya dapat mengurangkan tekanan kerja guru di sekolah-sekolah. Sekian, terima kasih untuk pembentangan saya kali ini.